Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maka alhamdulillah kita akan menyambung kelas kita yang ketiga dalam pengajian kitab Al-Ajurumiyah fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah, dalam ilmu qawaid bahasa Arab. Dan hari ini dan minggu lepas kita telah sampai kepada ismun wa fi'lun wa harfun fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min ila wa an wa ala wa fi wa wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hurufil qasam wa hil waw wal ba wat ta. Dan ini kita akan masuk pada wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'ni fi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik, kata pengarang wal fi'lu. Wal fi'lu dan fa'il. Kita dah bahaskan apa itu perbuatan. Itu kata kerja. Wal fi'lu dan kata kerja itu yu'rafu, diketahui. Maksudnya apa? Ada tanda-tanda. Sebagaimana isim ada tanda-tanda khusus untuk isim. Kalau kita nak tahu dia, maka begitu juga dengan fa'il, dia ada tanda-tanda khusus untuk tahu dia. Maka kata pengarang, yu'rafu dengan apa? Diketahui dengan apa? Biqad. Dengan perkataan qad. Apa makna qad? Kadang-kadang kita jumpa dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Maknanya ialah sesungguhnya. Terkadang membawa makna barangkali. Dia akan jadi sesungguhnya ketika dia masuk pada fi'il madhi, fi'il yang dahulu. Dan dia akan jadi makna barangkali kalau dia masuk pada fi'il mudhari', fi'il yang sekarang. Ini di antara makna-maknanya. Tetapi barangkali berubah. Litaksir, litaklil. Ini kita bagi umum saja. Kalau kita dah baca syarahnya, mana-mana syarah, insyaAllah kita akan sentuh dengan detail pasal ini. Jadi pertama maknanya al-qad. Qad ni takkan masuk pada isim. Qad Muhammadin tak. Kalau nak masuk sesungguhnya Muhammad, dia kata masuk inna Muhammadan. Qad Muhammad tak ada. Jadi qad ni hanya masuk pada kata kerja, fa'al. Jadi qad, kita bagi contoh. Qad intahal waqt. Qad intahal waqtu. Sesungguhnya telah intaha tu habis, selesailah waktunya, habis waktu. Jadi ini di antara misalnya. Jadi qad masuk pada fi'il. Masuk pada fi'il mana? Masuk pada fi'il yang layak. Itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan dia tak masuk pada fi'il amar. Qad idhab. Tak ada. Gitu. Lalu kita ada wasin dan sin. Jadi sin hanya masuk pada fa'il. Apa sin tu? Apa ni maksud sin ni? Sin adalah huruf sin ni. Sin ni fathah. Sin ni adalah fathah. Kalau dan maknanya ialah akan. Ini makna bagi sin. Jadi akan Muhammad pergi contohnya. Sa Muhammadun yadhhab. Tak boleh. Mesti apa? Sayadhhabu Muhammadun. Ini misal kita bagi. Sayadhhabu Muhammadun. Jadi sini maknanya ialah akan. Dan hanya masuk pada fi'il mudhari' sahaja. Wa sawfa, dan juga kalimah sawfa. Dan juga kalimah sawfa.
Apa makna saufa? Makna saufa juga ialah akan. Akan. Jadi apa beza di antara sa dengan saufa? Mesti ada beza juga kan. Jadi kata sebahagian kitab. Yang di antara kitab Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, dalam kitab dia syarah Ajrumiyah namanya At-Tuhfatu As-Saniyah, dia kata apa? Saufa lil qarib, saufa lil ba'id. Apa makna kata? Sa ni yang akan ni sebentar lagi, kejap lagi je. Akan tu akan dalam waktu terdekat. Sedangkan saufa akan juga, tapi akan dalam waktu yang lama. Mata tatazawwaju. Bila hang nak kahwin? Maka kita kata, saufa atazawwaj. Aku akan kahwin. Aku akan juga akan kahwin. Akan kahwin. Tapi bila? Wallahu alam, jauh lagi. Jadi melalui beberapa kalimah macam ni, maka orang akan faham. Orang akan faham. Baik. Kucing putih kat luar. Kucing putih. Yang besar. Orang akan faham mengenai mana apa? Oh, lambat lagi. Gitu. Tapi kalau kita sebut sakul, maka kejap lagi lah kita nak makan. Ini makna-maknanya. Yang mana boleh diambil tahulah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Dia lah. Jalan nak? Jalan. Lalu difahami macam tu. Baik. Dan yang ketiga, wata'i. Ta. Ta ni apa? Huruf ta. Huruf ta. At-ta'nith. Ta yang membawa sifat perempuan. As-sakinah. As-sakinah tu maknanya sukun. Ta ni apa? Ta sukun. Yang ta ni menunjukkan pada sifat perempuan. Jadi kita faham, dalam kaedah bahasa Arab ni, dia kita ada dhamir. Dhamir yang menunjukkan bahawa dhamir ni untuk laki ataupun untuk perempuan. Baik, kita bagi perkataan misal. Ambil perkataan. Nanti dalam surah kita akan ngaji benda tu insya-Allah. Baik, perkataan zahaba. Zahaba. Makna zahaba ialah pergi. Jadi dhamir untuk zahaba ni adalah untuk seorang lelaki yang tak ada depan mata kita. Zahaba. Kita panggil dhamir ghaib. Lalu kalau kita nak beritahu perempuan tu dah pergi pula. Nak beritahu apa? Kita akan letak perkataan ni. Zahabat. Zahabat. Ta ni mesti sukun. Ini kita apa? Ini ta sukun. Ini namakan ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis. Ta yang menunjukkan kepada dhamir perempuan. Dan ta tu apa? Sakinah mesti sukun. Ini. Nak kias dia kalau kita kata akala, telah makan. Akalat, perempuan telah makan. Kalau syariba, minum. Syariba, seorang lelaki telah minum. Syaribat, seorang perempuan telah minum. Gitu. Dan ta ta'nis sakinah ni hanya pada fa'il madhi. Hanya pada fa'il madhi. Tak ada pada fa'il mudhari'. Jadi ringkasan daripada qad, wasin, wasaufa, wata ta'nis sakinah, kita panggil kesimpulan dan juga faedah dia adalah pengarang memasukkan dengan kalimah qad dulu. Dengan kalimah qad. Dan qad ni sah untuk masuk pada madhi, fi'il lalu, dan sah untuk masuk pada fi'il mudhari'. Satu. Sementara sa ataupun saufa hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Ingat ni. Orang tanya apa benda madhi, mudhari', amar? Kita dah pernah beritahu. Madhi masa lalu, mudhari' masa sekarang ataupun ke depan, amar kata suruh. Amar kata suruh. Lalu kalimah ta ta'nis sakinah, ta sukun tadi tu hanya masuk pada fi'il madhi sahaja. Ini susunan pengarang yang cantik sangat. Dimulakan dengan yang boleh gabung antara dua, lepas tu satu mudhari' saja, lepas tu madhi saja. Dipaham? Dipaham apa? Qad boleh masuk pada fi'il madhi, boleh masuk pada fi'il mudhari'. Sin dengan saufa boleh masuk pada fi'il mudhari'. Boleh masuk pada fi'il mudhari'.
Sementara ta ta'nis sakinah tu hanya masuk pada fi'il madhi. Hanya masuk pada fi'il madhi. Lalu kata pengarang wal harfu dan huruf. Ini apa? Yang mana bukan isim, bukan fi'il. Apa itu huruf itu? Ma la yasluhu. Apa yang mana tiada menjadi elok. Ma'ahu bersertanya dalilul ismi, dalil petunjuk bagi kata nama, wala dan tidak juga dalilul fi'li, petunjuk dalil itu petunjuk bagi kata kerja. Mana kata apa? Semua tanda-tanda, ini faham dia macam ni. Tanda-tanda yang pada ada kata kerja dan tanda-tanda yang ada pada kata nama, isim dengan fa'il, tak ada tanda-tanda tu. Tanda-tanda tu tak masuk pada haraf. Mana kata apa? Kita tak ada tanda-tanda macam mana nak tahu itu haraf. Kerana apa? Tak ada masuk pada dia. Tak ada masuk pada dia. Contoh, nak tahu selepas huruf jar ada apa tak? Itu bukan. Itu bukan kerja haraf. Dan haraf tidak diketahui melalui itu. Faham? Haraf ni yang bagaimana telah kita sebutkan min ila wa an semua tu. Jadi tak ada tanda. Nak tahu ini huruf tak huruf, lepas ni ada apa? Kita tak tahu. Kita tak dapat detect macam tu. Kita tak dapat detect. Huruf dia lebih mudah dan dia sedikit, dia merangkumi saja. Dia kita apa? Dia tak banyak. Oleh kerana itu kita dapat tahu haraf ni dengan mudah insya-Allah. Lalu kata pengarang babul i'rabi, bab i'rab. Kadang-kadang kalau ngaji kat pondok dia orang akan faham satu persatu makna babu, kenapa dia i'rabkan babu, dibaca babu, tapi itu bukan laisa min ahammiyati fi hadzal mawdu' an atakallama an hadzal mawdu'. Bukanlah di antara kepentingan untuk saya bercakap tentang benda ni sebab saya dah fokus kepada makna yang perlu kita fahami. Sebentar ya. Lalu kata babul i'rab. Ni bab bahasan tentang i'rab. Hari tu kita telah bahaskan. Kita telah bahaskan. Kita telah bahaskan pada ilmu saraf 2 minggu lepas. Iaitu apa? Beza di antara nahu dan juga saraf. Bahawa nahu ni dia perbahaskan tentang benda-benda yang i'rab. Benda-benda i'rab ni benda-benda yang boleh berubah. Tapi barangkali ada yang tak ingat apa makna i'rab, sebab tu disebut makna i'rab. Jadi kita kata nanti orang yang mengajar dia kata benda apa i'rab ni? Apa benda i'rab ni? Fa'il madhi mabni semua tu ke? Tak. I'rab ni ada makna dia sendiri. Apa makna dia? Al-i'rabu. I'rab itu. Al-i'rabu itu apa? I'rab itu. Huwa, ianya. Makna nak bagi tahu makna apa? Taghyiru. Taghyiru itu apa? Perubahan. Ini diambil daripada perkataan ghayyara yughayyiru taghyirun. Fa'al thulathi mazid harf namanya. Ini akan ngaji lah insya-Allah dalam saraf kita ngaji. Tapi setiap kali saya tulis apa-apa kalimah dan saya bagi tahu madhi dia, mudhari' dia dan juga masdar dia, antum tulis kerana barangkali antum akan guna di suatu masa insya-Allah. Jadi kalimah dia untuk madi dia ghayyara. Ghayyara. Mudhari' dia yughayyiru. Masdar dia kata dasar kita panggil. Kata dasar dia adalah taghyirun. Jadi apa? Ghayyara telah mengubah. Yughayyiru sedang mengubah. Taghyir maknanya perubahan. Maknanya gitu. Perubahan. Awakhiril kalimi. Awakhir jamak kepada akhir. Akhir. Kita akhir tu apa? Last lah. Last. Akhir. Jamak dia ini mufrad sebuah mim. Jamak dia adalah awakhir. Awakhir tu apa? Last. Gitu. Awakhiril kalimi. Nampak? Awakhiril kalim. Yang kata apa? Dia akhir kalimah. Gitu. Jadi mana kata i'rab ni apa? I'rab ni nak bahaskan tentang perubahan di akhir kalimah. Contoh akhir kalimah tu apa? Kita kata sayyaratun. Sayyaratun maknanya kereta.
Sama ada kita nak baca dia sayyaratun, sayyaratan ataupun sayyaratin. Ini yang dibahaskan tentang i'rab ni. Dan kalau dia jadi sayyaratun, kenapa jadi sayyaratun? Kalau jadi sayyaratan, kenapa jadi sayyaratan? Dan kalau dia jadi sayyaratin, kenapa dia jadi sayyaratin? Faham? Ataupun pada fa'il pula kita nak bahaskan tentang yadhhabu. Asal dia. Kenapa jadi yadhhabu? Ataupun kalau dia yadhhaba, kenapa dia jadi yadhhaba? Ataupun dia yadhhab sukun. Kenapa dia jadi yadhhab? Itu yang dibahaskan. Dan ini sebenarnya tak susah. Ramai orang kata susah, tapi saya tak setuju dengan perkataan susah. Sebenarnya saya menganggap dia sebagai senang. Susah tu bila masa kita tak selalu dengan main dengan benda tu. Dia akan jadi senang kalau apa kita dah ngaji nahu, kita rajin-rajin pergi baca kitab Arab yang ada baris, yang kartun-kartun, yang senang gitu. Lepas tu kita cuba tengok, oh ya tahu kenapa ya? Kita fikir-fikir, lama-lama boleh. Itu jalan yang mana saya lalui lah. Wallahu a'lam lah, kalau orang kata kena ngaji Alif Ibn Malik dulu semua tu, saya tak tahulah. Tapi proses saya mengaji macam tu. Taklah sesulit-sulit sangat. Sebentar ya. Bismillah. Baik. Jadi apa? Al-i'rab itu ialah perubahan. Taghiru awakhiril kalimah. Perubahan di akhir-akhir kalimah. Likhtilaf. Kerana berbeza. Ikhtilaf ni percanggahan. Ikhtilaf ni perbezaan. Benda apa? Benda yang saling-saling menyalahi. Likhtilaf. Kerana perbezaan. Perbezaan apa? Al-awamil. Al-awamil jamak kepada amil. Al-awamil jamak kepada amil. Amil jamak dia ni mufrad, jamak dia adalah awamil. Apa awamil? Pelaku-pelaku. Apa pelaku-pelaku ni? Baik. Kalimah asal dia, kalaulah kalimah tu isim, standard dia akan jadi dhammah, standard Muhammadun. Tetapi yang menjadikan dia tu Muhammadan kerana ada satu pelaku amil yang masuk lalu mengubah dia. Contoh, ni walaupun benda ni kita tak bahas lagi, tapi saya sebut ni sekadar nak sebut-sebut sahaja. Sekadar nak sebut-sebut sahaja. Misalnya kita bagi perkataan Muhammad. Asal-asalnya Muhammad ni baca dengan Muhammadun lah. Muhammadun. Lalu apa yang menjadikan Muhammadan? Ketika mana masuknya huruf nasikh. Seperti inna Muhammadan. Nampak? Karimun, mulia. Jadi daripada asalnya Muhammadun, lalu bertukar jadi Muhammadan kerana masuknya amil. Jadi masuknya amil ni mengubah dia. Lalu kalimah yang boleh berubah ni dipanggil sebagai kalimah i'rab. Kalimah yang mu'rab, bukan i'rab. Kalimah yang mu'rab yang boleh berubah. Faham? Berubah dengan i'rab, dengan perubahan. Dengan perubahan kat mana? Di akhir kalimah. Lepas tu kata apa? Akhir kalimah. Bukan akhir ayat. Bukan akhir ayat, tapi akhir kalimah. Nampak? Baik. Tadi kita baca ini karimun. Inna Muhammadan karimun. Baik, kita tengok macam ni pula. Sekarang ni kita tak nak pakai inna. Kita nak pakai kana. Kana adalah nanti kita akan ngaji bab kana. Saya tak nak sebut benda tu sekarang sebab saya takut orang benda apa susah sangat, baru dah ngaji sikit dah sampai jauh kan. Tak nak. Jalan perlahan. Yang penting sekarang antum faham apa yang ada kat kitab ni. Apa yang saya bahaskan antum faham dulu. Itu je. Jadi kana bila masuk pada jumlah ni, maka akan jadi perubahan. Apa akan jadi? Tak ada dah Muhammadan. Tapi dia akan jadi Muhammadun. Muhammadun. Lalu karimun ni pun dah tak jadi karimun lah. Dia akan jadi kariman.
apa yang menjadikan kariman ni, karimun menjadi kepada kariman? Kerana ada awamil yang masuk. Dan ini tak banyak pun. Dalam Ajrumiyah saja kita akan ngaji nanti yang terjadi macam ni, kana wa akhwatuha, ghanna, inna wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, macam tu je. Tak banyak perubahan ni. Senang sebenarnya. Saya tak nak menakut-nakutkan orang, tapi saya pun tak naklah nak meremeh-remehkan juga sebenarnya. Tapi insya-Allah kalau orang tu betul-betul mengaji, ikut satu persatu ngaji, dia akan dapat faham. Dan bahasa Arab ni tak susah. Saya tanya kawan saya seorang, dia ustaz sekarang, ustaz. Saya tanya dia, "Weh, hang dulu ngaji kat Yaman, hang ngaji dekat Yaman, lu hang ngaji kitab nahwu apa aja?" Dia duduk kat sana lebih kurang 6-7 tahun. Dia kata, "Aku ngaji Ajrumiyah dengan Mukhtasar Jiddan dan sedikit daripada Mutammimah." Tak habis Mutammimah, dia kata sebahagian Mutammimah. Jadi saya terkejut. Dia boleh baca kitab Arab baik sangat-sangat. Dan bahasa Arab dia baik sangat-sangat. Saya fikir, macam mana boleh jadi gitu? Sedangkan standard orang nak ngaji ni, paling busuk khatam Mutammimah. Terbaiknya, bukan paling standard dia, bukan terbaik. Standard dia lah misalnya khatam Alif bin Malik. Tapi dia boleh. Dia boleh apa? Dia boleh untuk baca kitab dengan baik dalam keadaan dia hanya mengaji beberapa kitab macam mana. Jadi saya faham bahawa kita boleh baca kitab ni dengan praktikal sebenarnya. Dengan praktikal baca. Kita ngaji, jangan tak ngaji pula tiba-tiba nak baca kitab. Ni terjadi pada beberapa orang pelajar di Timur Tengah tak mau ngaji nahwu saraf, lepas tu nak baca kitab. Memang tak boleh ya. Sekalipun handuk Arab tak. Kita ngaji nahwu, lepas tu kita balik praktik. InsyaAllah senang sangat-sangat nahwu. InsyaAllah senang sangat-sangat nahwu. Lalu kita tengok ad-dakhilati. Awamil tu apa? Yang ad-dakhil. Ad-dakhilah tu yang masuk. Yang masuk. Alaiha. Ke atasnya tu, ke atas kalimah-kalimah. Ni kalimah-kalimah tu ni. Jadi ketika mana awamil ni masuk, maka berubahlah dia. Gitu. Sama ada secara lafzan, kata pengarang, secara lafaz, atau taqdiran, ataupun secara takdir. Contohnya macam mana? Allahumma salli wa sallim. Ini kalau kena i'rab takdir lah. Saya tak nak bahas benda macam mana usah, saya tak nak. Contohnya macam Allahumma salli wa sallim. Apa tak datang ni? Al-Qadhi. Yang kedua kita panggil Zaidun. Baik. Zaidun, perubahan jadi Zaidan, jadi Zaidin. Secara lafaz memang jelas-jelas kat sini. Ada. Secara lafaz tu memang kita nampak. Tapi takdiran ni benda apa? Yang mana benda tu berubah tapi kita tak nampak. Seperti apa? Al-Qadhi. Contohnya saya kata macam ni. Zahabtu ila al-qadhi. Ketika mana saya macam ni, sepatutnya kalau kat sini, kalau masuk huruf jar, saya kena kasrah, saya kena sebut qadhi. Tapi kat sini saya tak sebut. Saya akan sebut zahabtu ila al-qadhi. Tak sebut i dah. Kenapa? Saya akan sebut apa? Arab dia apa? Isim majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah muqaddarah, takdir. Kita takdirkan andai ada saja. Kita takdirkan dia memang ada, tapi kalau dalam bacaan dia tak ada. Itu takdir. Nanti kita akan bahas sikit. Nanti orang mengaji dia kata benda apa ni, ya Allah. Apa benda ni? Tak, benda ni senang, santai-santai. Jalan dulu. Dengar dulu. InsyaAllah akan faham. Habis Ajrumiyah ni antum akan nampak ada bentuk rangkaman satu ilmu nahwu yang mudah. Lepas tu antum nak naik kepada kita apapun, insyaAllah mudah. Lalu kata pengarang, wa aqsamuhu, dan pembahagiannya. I'rab ni. Dan pembahagiannya. Dan bahagian-bahagian. Aqsam saya pernah sebut dah. Qismun, jamak dia aqsam. Ingat balik. Qismun, bahagian. Aqsam, bahagian-bahagian. Dan bahagian-bahagian i'rab tu, hu tu balik pada i'rab, arba'atun. Ada 4. Jadi, kalau kita kata nak buat rajah tu, kita buat macam ni lah. Kalau kita nak buat rajah, better antum buat rajah lah. Supaya nak memudahkan. Kita kata i'rab. Dia ada berapa bahagian? Dia kata arba'atun.
arba'atun. Ada 4. Yang pertama dipanggil sebagai raf'un. Yang kedua dipanggil sebagai nasbun. Yang ketiga dia sebagai khafdun. Yang keempat kita panggil sebagai jazmun. Apa raf'un? Raf'un ni apa? Yang akhirnya berbaris dhammah. Dhammah. Ini mudah. Walaupun ada yang far'i dia nanti. Ini alamat asli dia adalah dhammah. Nanti kita akan lalu. Saya nak sebut santai-santai je. Saya akan sebut santai-santai. Lalu, nasab. Apa pula? Yang berbaris fathah. Khafdun. Yang berbaris kasrah. Jazmun. Yang berbaris sukun. Maknanya apa? Ketika mana kita baca satu-satu kalimah tu, lalu kalimah tu berbaris dhammah. Muhammadun. Kita akan kata apa? Marfu'. Rafu' jadi dia marfu'. Kalimah ni apa? Rafu' kita akan panggil dia. Lalu kalau kita jumpa perkataan yang berbaris fathah, kita akan panggil dia kalimah ni nasab. Sebenarnya tak boleh panggil nasab, panggil mansub. Gitu. Nasab dipanggil mansub. Rafu' dipanggil marfu'. Gitu. Kerana yang rafu' tu ini yang rafu'. Tapi kalimah tu marfu'. Itu di dhammahkan. Gitu. Jadi mansub tu fathah. Tapi kalimah yang ada fathah, kita panggil dia apa? Mansubun. Ni tulis juga. Ni dipanggil apa? Kalimahnya dipanggil sebagai marfu'. Tak nampak pula ya. Marfu'. Ini dipanggil kalau kalimahnya. Ini nasab. Nasab ialah fathah. Belum lagi far'i dia. Saya tak nak bahas. Ni akan bahas selepas ni nanti. Ambil umum yang ni dulu. Nasab ialah fathah. Kalimah yang ada fathah, kita panggil dia sebagai mansub. Khafad ialah kasrah. Kalimah yang berkasrah dipanggil sebagai makhfud. Makhfud. Jazam ialah sukun. Kalimah yang bersukun dipanggil sebagai majzum. Majzum. Baik, ambil faedah ini. Ini ambil faedah. Khafad boleh dipanggil sebagai jazam. Maaf, astaghfirullahalazim. Dipanggil sebagai jar. Maaf. Jadi kalau kalimah tu makhfud, boleh juga kita panggil dia sebagai majrur. Majrur. Faham? Ya itu. Ini makna dia. Sebab kata apa? Wa aqsamuhu arba'atun, dan bahagian-bahagian i'rab dia ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nampak? Falil asma'i min dhalika, dan bagi kata-kata nama dari itu, dari 4 ni. Apa saja? Mana kata apa? Dalam 4 ni ada bahagian yang kata nama ambil. Dia ada bahagian yang 4 ni apa? Sebahagiannya diambil oleh kata nama. Dan sebahagiannya diambil oleh kata kerja sahaja. Yang mana apa-apa tanda tu tak masuk kepada salah satu daripadanya. Ini kena faham baik-baik. Untuk falil asma, maka bagi kata nama. Min zalika, daripada itu yang 4 tadi tu. Ar-raf'u wal nasbu wal khafdu. Rafa' dhammah, nasab fathah, wal khafad kasrah. Wala jazma fiha, dan tak ada jazam. Tak ada tanda sukun fiha padanya, pada kalimah tadi tu. Pada asma' tadi tu. Pada kata-kata nama tadi tu. Mana kata apa? Ketika mana kita bahaskan tentang satu kata nama. Di antara kata nama ialah baitun contohnya. Ini kata nama. Baitun. Boleh jadi kat baitun ni baitun. Boleh jadi baitan. Boleh jadi baitin. Tapi tak boleh jadi bait. Tak boleh. Tak boleh. Faham ke itu?
Lalu kata pengarang lagi, walil af'al, dari dan untuk kata kerja pula, kata-kata kerja min zalika, daripada 4 ni, daripada yang itu 4 ni. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa', nasab, jazam. Wala khafda, dan tak ada khafad, dan tak ada di antara tanda-tanda bagi fi'il ni kasrah. Faham? Mudah kata ayat baik, untuk kita nak mudahkan, untuk kita nak bagi ayat dia apa? Contoh ayat yadhhabu. Yadhhabu maknanya pergi. Yadhhabu. Boleh terjadi yadhhabu dengan rafa'. Boleh terjadi yadhhaba dengan mansub. Boleh terjadi dengan jazam, sukun, yadhhab. Tapi tak boleh jadi yadhhabi. Faham baik-baik. Ini pecahan dah mudah dah ni. Jadi kat sini faham apa? Untuk isim, boleh masuk rafa', boleh masuk tanda dhammah, boleh masuk nasab, boleh masuk tanda fathah, dan boleh masuk khafad, boleh masuk tanda kasrah di akhir kalimah tu. Sementara untuk fa'il, kata kerja pula, fa'il, boleh masuk pada dia rafa', boleh jadi dhammah kalimah tu, yadhhabu. Boleh jadi fathah seperti yadhhaba, dan boleh jadi jazam seperti yadhhab. Tetapi tak boleh jadi khafad, yadhhabi. Yadhhabi tak boleh. Jelas ke itu? Ini di antara, saya rasa di antara dah mudah sebenarnya. Dah mudah insya-Allah. Baik, saya nak stop kat sini dulu insya-Allah. Kita akan kita akan saya akan bagi kerja insya-Allah, tapi di grup, saya tak nak bagi kat sini. Dan apa-apa yang tak faham pun saya tak dapat tengok sebab saya palingkan handphone ke sana. Apa-apa pun yang tak faham boleh tanya terus kat grup kita, grup Tafaqquh Darul Azhar, dan kita akan buat perbincangan di sana insya-Allah. Baik, saya tutup kat sini dengan tasbih kafarah. Jumpa lagi pada esok hari untuk kelas umum, kelas yang awam, bukan kelas umum, kelas awam, untuk pengajian kitab sirah insya-Allah. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.